Ta'asir rabitani bil khair. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada malam ini dapat kita berkumpul bersama-sama dalam pelaksanaan penciptaan Al-Quran bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azhar, iaitu pensyarah Universiti Sains Islam Malaysia dalam bidang pengajian Islam dan hadis. Seperti sedia maklum, ingatkan para jemaah berada dalam keadaan bersedia. Saya percaya jemaah dah lama bersedia dan mohon menjaga aurat dan mikrofon offkan kamera. Dan pada kali ini Ustaz akan membicarakan bab zikir, Ustaz, bab zikir melalui kitab Al-Azkar. Okey, sebentar saja lagi dan tanpa membuang masa, silakan Ustaz untuk teruskan perkongsian ini. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Puan Inun dan seluruh jemaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وبعد. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana wajib kita syukuri segala nikmat dan pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga dengannya kita dapat memanfaatkan untuk kita bersama-sama bertungkus lumus beribadah dan mengejar redha Allah Subhanahu wa taala. Okey. Hari ini kita teruskan sebenarnya esok kita buat kita sambung insya-Allah zikir tentang amal-amalan semasa haji dan umrah insya-Allah. Cuma malam ni kita teruskan bacaan kitab Al-Azkar juga, yang mana kita dulu berhenti pada zikir ketika keluar daripada masjid. Okey, zikir ketika keluar daripada masjid. Kejap, muka surat apa Okey, zikir ketika pergi ke masjid yang kita habis dengan Allahumma a'tini nura. Muka surat 66. Muka surat 66. Dan hari ini kita akan baca yang muka surat 66 juga, yang hadis yang nombor 81 tu, yang kami meriwayatkan daripada di dalam kitab Ibn Sunni. Kami meriwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Bilal bin Rabah, daripada Bilal radhiyallahu anhu. Saya baca dekat sini. Ini bacaan yang mana kita baca semasa hendak keluar ke masjid. Yang mana sebelum ni Nabi dah baca, yang dah ada dalam Sahih Muslim. Yang Nabi baca, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada masalah tentang kesahihannya sebab dia datang daripada Sahih Muslim. Yang hadis yang kita nak baca hari ini adalah hadis yang ke-81 tu, nombor 81, muka surat 66. Yang dekat saya ni saya sharekan hadis yang 84. Wa rawaina fi kitab Ibn Sunni an Bilal radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila as-salati qala bismillah amantu billah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma bihaqqis sa'ilina alayhi wa bihaqqi makhraji hadha fa inni lam akhrujuhu ashiran wala batira wala riya'an wala sum'atan kharajtu ibtigha'a mardatik wa ittiqa'a sakhatik ataupun sukhtik
boleh baca dua, sakhatik ataupun sukhtik. As'aluka an tu'idhani minan nar wa tudkhilani al-jannah. Hadith dhaif, ahadu ruwatihi al-Wazi' ibn Nafi' al-Uqayli wa huwa muttafaqun ala dha'fihi ataupun dha'fihi wa annahu munkarul hadith. Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni. Mungkin saya dah pernah sebut sebelum ni ataupun saya belum sebut, saya nak ulang sekali lagi kalau saya pernah sebut. Kadang-kadang mungkin ada yang persoalkan kenapa Imam An-Nawawi meletakkan hadis-hadis yang dalam kategori dhaif di dalam kitab Al-Adhkar. Dia sendiri bagi tahu, dia kata hadis dhaif, hadis ini dhaif. Dekat sini saya nak bagi tahu, ulama hadis menulis kitab hadis bukan hanya, kalau setengah kitab tu bukan hanya nak bagi tahu kitab hadis-hadis itu sahih untuk diamalkan, tetapi juga untuk memberitahu di sana terdapat hadis-hadis yang dhaif yang mana kita boleh tinggalkan, dan kalau tidak diberitahu itu yang muncul. Contohnya hadis-hadis, contohnya dalam viral dalam WhatsApp ke, dalam Telegram ke, dalam Twitter ke, IG ke, YouTube dan sebagainya. Ada hadis-hadis dhaif yang telah disebarkan tetapi kita tak tahu yang itu hadis dhaif. Maka bila kita tak tahu itu hadis dhaif, kita kata mungkin itu sahih. Maka bila Imam Nawawi bagi tahu dekat sini hadis ini dhaif, maka kita dah tahu dah, walaupun terdapat di dalam viral sosial media dan sebagainya, kita dah tahu dah, kita dah boleh ambil langkah berjaga-jaga dan bagi tahu kepada orang yang menyebarkan bahawa ini hadis yang dhaif. Jadi Al-Adhkar Imam Nawawi ni di dalam ni memang ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif. Maka itu sebab kena belajar, kena ada guru, kena ada yang mengajar, ataupun kita baca sendiri dan kita refer kepada orang-orang yang lebih mengetahui. Okey. Jadi hadis ini insya-Allah kita tengok Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni daripada Bilal radhiyallahu anhu. Bilal kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia keluar daripada rumah dia ke salat, maksudnya ke masjid lah, Nabi akan sebut dengan nama Allah, sesungguhnya aku beriman dengan Allah, aku bertawakal ke atas Allah, la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya, tiada kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, ya Tuhanku, dengan hak ataupun dengan hak orang yang berdoa dan memohon kepadamu, dan dengan kebenaran, kalau dalam kitab ni dia terjemah dengan kebenaran keluarnya aku, tapi kalau dalam bahasa Arab makhraji ni dia panggil isim makan. Isim makan ni maksudnya tempat keluar, maksudnya dengan kebenaran tempat aku keluar ini, maksudnya dia keluar daripada pintu rumah dia tu untuk pergi ke masjid. Dia macam menyebut benda tu dan mengembalikan dia kepada Allah Subhanahu taala. Dalam terjemahan kitab Hidayah ni dia kata dengan hak keluarnya aku, maksudnya wallahu alam saya lebih prefer untuk menggunakan terjemahan dengan hak tempat aku keluar ini, sebab dia merujuk kepada dia keluar itu. Okey. Dia merujuk kepada dia keluar daripada rumah dan nak menuju ke masjid. Tapi kalau nak guna terjemahan dalam kitab Hidayah ni pun tak adalah makna itu lari banyak sangat. Maknanya boleh gunalah, tak ada masalah insya-Allah. Tapi kalau dalam grammar Arab makhraji ni tempat keluar. Fa inni lam akhrujuhu, sesungguhnya aku tidak keluar dalam keadaan aku orang kata apa, dia kata aku tidak keluar dalam keadaan aku angkuh ataupun sombong ataupun takabur, wala riya'an, tidak juga untuk memperlihatkan kepada orang, ataupun tidak juga untuk aku memperdengarkan kepada orang lain yang mana aku ni keluar ke masjid. Kharajtu bitigha'a mardatik, aku keluar untuk mencari dan mencapai redamu ya Allah, wattiqa'a sukhtik, dan aku keluar ini untuk mengelakkan daripada kemurkaanmu. As'aluka an tu'idhani, aku memohon daripadamu untuk menghindarkan aku, mengelakkan aku daripada daripada api neraka, wa tudkhilanil jannah, dan engkau memasukkan aku ke dalam syurga. Bacaan ini bermula daripada bismillah sampai wa tudkhilanil jannah ni hadis dhaif. Salah seorang perawinya Al-Wazi' bin Nafi' Al-Uqayli, dia ini ulama hadis sepakat mengatakan dia ini adalah dhaif.
wa annahu munkarul hadis, dan dia adalah orang yang termasuk dalam kategori munkarul hadis. Munkarul hadis ini adalah orang yang dhaif meriwayatkan hadis bersalahan atau bertentangan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang siqah, orang-orang yang hebat, orang-orang yang hafazannya bagus, orang-orang yang adil, orang-orang yang warak dalam meriwayatkan hadis. Jadi Imam Nawawi sendiri meletakkan caption bahawa hadis ini dhaif. Maka kalau dengar lepas ini ada orang war-warkan benda ni di dalam sosial media ataupun di mana-mana, mana kita dah tahu dah hadis ini hadis yang dhaif. Maka kita boleh tinggalkan untuk kita amalkan, sebab kita dah ada doa yang sebelum ni, yang kita baca sebelum ni, yang dalam Sahih Muslim, kita boleh amalkan doa yang sahih. Dan seterusnya dia kata apa? Dia kata kami meriwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni juga maknahu. Maknanya, maksudnya riwayat dalam bentuk maknanya lebih kurang lah. Min riwayati Atiyah al-Aufi, daripada riwayat Atiyah al-Aufi, daripada an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Atiyatun aidan dhaifun, dan Atiyah juga dhaif. Maknanya hadis ini, di sana ada hadis juga yang diriwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Sa'id al-Khudri, Abi Sa'id al-Khudri. Kalau mengikut Imam Nawawi, dia kata dhaif. Kalau mengikut Imam Nawawi, dia kata dhaif. Tetapi saya bila saya mengajar kuliah saya dekat sini ni, saya tu sebab saya suka lebih suka prepare, sebab saya bukan orang yang betul-betul pakar dalam ni, cuma masih lagi belajar, tapi saya cuba untuk berkongsi maklumat. Dalam kuliah saya ni, setakat dulu saya guna 2 kitab. Kitab yang matan ni, yang teks ni kita tengok yang saya share ni, tu satu. Dan sebelum ni saya guna juga kitab Lawami' oleh Muhyiddin Dibmastu bila dia takhrij klasifikasi hadis-hadis dalam Al-Azkar. Tapi dalam semenjak 2-3 sesi sebelum ni, saya dah mula juga guna kitab yang lain yang juga boleh membantu kita memahami dan menelusuri beberapa perkara yang berkaitan dengan Al-Azkar, iaitu kitab Nata'ijul Afkar. Nata'ijul Afkar oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani adalah pensyarah kepada kitab Sahih Bukhari. Pensyarah kepada kitab Sahih Bukhari yang namanya Fathul Bari. Panjang, lebih daripada 10 jilid, belah-belah hampir 20 jilid. Ada cetakan yang lebih daripada 20 jilid. Maka dia mentakhrijkan, Ibn Hajar Al-Asqalani, dia mentakhrijkan hadis-hadis dalam Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi. Maka bila kita tengok dekat sini kan, kitab saya ni dekat dalam kitab Hidayah tak ada footnote tu. Dalam kitab Hidayah tak ada footnote tu. Saya tengok kat sini tak ada. Dia hanya habis dengan macam tu je, 60-82 tu, muka surat 86 tu, muka surat 66 tu, last sekali dia kata Atiyah juga dinilai dhaif, maksudnya dinilai lemah. Tetapi maksudnya kalau rasa macam tak puas hati lagi, dan kalau kita tengok secara akademiknya, dia bagi tahu dekat sini. Dekat bawah ni, dekat footnote bawah ni, dia bagi tahu, dia kata apakah hadis yang dikatakan diambil dalam kitab Ibn Sunni yang diriwayatkan Ibn Atiyah tu. Dan hadis itu telah ditakhrijkan ataupun telah disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Nata'ijul Afkar. Dalam kitab Nata'ijul Afkar, saya boleh buka kat sini kalau saya tak share sebenarnya kat situ. Tapi semua orang boleh refer kalau nak tengok boleh tanya saya balik. Tapi di dalam teks di bawah ini, di bawah garis ni, kita tengok kat sini kan, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, nampak tak saya share tu? Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, maksudnya hadis yang tadi, yang atas ni tadi, yang disebut kata dhaif tadi tu, sebenarnya Ibn Hajar Al-Asqalani dia dah takhrijkan hadis itu, dan Ibn Hajar Al-Asqalani dia nilai hadis itu hasan. Apa nama hadis, apa hadis itu, apa bacaan dalam hadis tu, apa zikir dalam hadis tu. Maknanya sekarang ni tadi dah ada satu zikir yang kita belajar minggu lepas. Sekarang ni hadis tadi dhaif, tak boleh guna. Tapi ada hadis lain yang Ibn Hajar bawa di dalam kitab Nata'ijul Afkar. Apa dia? Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja ar-rajul min baitihi ila as-salah faqala, bila keluar seorang lelaki daripada rumah dia ke salat, ke masjid, menuju ke salat,
nak sembahyang, faqala, dan dia kata, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaika wa bihaqqi mamsyaya hadha fa inni lam akhruj ashiran wala batiran wala riya'an wala sum'atan kharajtu tiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wakkalallahu bihi 70 alfa malik yastaghfiruna lahu wa aqbalallahu alaihi biwajhihi hatta yaqdi salatahu. Okey. Apa zikir dia? Zikirnya bila seorang tu keluar ke masjid, dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadaku. Ini tak ada dalam kitab hidayah. Ha? Kalau nak nanti saya boleh share dalam grup insya-Allah. Saya share dekat Opah lah insya-Allah, kalau siapa yang nak lah. Maksudnya ada hadis ya Allah ma'tini nura tu satu, yang tu sahih. Yang ni pun sebenarnya kalau tengok dekat sini apa Ibn Hajar kata. Qala al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala, dalam berkatalah Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Nataijul Afkar, selepas mentakhrijkan hadis ini, dia kata hadza hadithun hasan. Hadis ini hasan, maknanya hadis ini boleh guna. Dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, dan juga dalam Sunan Ibn Majah, dan juga Sahih Ibn Khuzaimah dalam kitab Ibn Tauhid, dan Abu Nuaim di dalam kitab dia, Abu Nuaim Al-Asfahani. Maka hadis ini boleh kita gunakan. Okey, saya baca sekali lagi. Apa doa dia? Allahumma inni as'aluka. Kalau nak tulis mungkin tak ada. Kalau siapa sempat tulislah. Kalau tidak nanti saya cuba screenshot, saya bagi dekat Opah lah, saya rasa, untuk kita baca sama-sama. Okey? Sebab hadis ini dinilai hasan. Okey? Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaih. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memohon dengan hak orang-orang yang memohon kepadamu. Wa bihaqqi mamsyaya hadha, dengan kebenaran ataupun dengan hak perjalanan langkah-langkahku ini. Nampak dah dia beza frasa ayat dia kan? Di dalam hadis yang dinilai dhaif tadi. Fa inni lam akhruj ashiran wala batiran wala riya'an wala sum'atan. Sesungguhnya aku tidak keluar dalam keadaan aku sombong dan angkuh dan juga riya' ataupun sum'ah untuk memperdengarkan kepada orang. Sesungguhnya aku keluar kharajtu tiqa'a sakhatik. Sesungguhnya aku keluar untuk mengelakkan daripada marahnya kamu, wahai Allah. Wa ibtigha'a mardatik. Dan sesungguhnya aku mencari keredaanmu. As'aluka an tunqidhani minan nar. Sesungguhnya aku juga meminta kepada kamu, wahai Allah, untuk kamu hindarkan aku, lepaskan aku daripada neraka. Wa anta ghafira li dhunubi. Ini tambahan, tengok daripada hadis yang dhaif tadi. Dan sungguhnya aku memohon kepadamu untuk engkau mengampunkan aku segala dosaku. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampunkan dosa-dosa kecuali engkau. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata wakkalallahu bihi 70 alfa malikin yastaghfiruna lahu. Allah telah mewakilkan dan menghantarkan dengannya, dengan bacaan ini, dengan sebab kita baca ni, 70 alfa malak, 70,000 malaikat yastaghfiruna lahu, memohon ampun kepadanya yang baca doa ini. Wa aqbalallahu alaihi biwajhihi, dan Allah pun memalingkan, menghalakan wajahnya kepada orang itu, hatta yaqdi salatahu, sehinggalah dia selesai salat dia. Okey, maka hadis ini Ibn Hajar Asqalani mengatakan kategorinya adalah hasan. Kategorinya adalah hasan. Jadi doa untuk keluar daripada rumah menuju ke masjid, berdasarkan apa yang kita belajar ini dalam kitab Al-Azkar ini, ada dua lah yang sahih. Yang pertama yang minta nur itu, cahaya itu. Yang kedua kita baca tadi dhaif, dan yang tu kita boleh tinggalkan. Dan yang keduanya doa yang saya tunjukkan sekarang ni. Okey. Okey, saya rasa saya kena tengok soalan, kalau ada soalan, sebab saya risau takut ada yang keliru. Ada yang keliru tak? Kalau ada yang keliru, saya nak clearkan dulu. Sebab hadis ni tak ada dalam kitab hidayah. Tapi hadis ini berkaitan. Hadis ini berkaitan dan dia ada dalam teks kitab yang saya baca ni. Jadi kita boleh baca, dan siapa yang ada lebih masa, boleh tambah selain daripada doa yang Nabi baca dalam Sahih Nabi baca yang dikeluarkan oleh Sahih Muslim itu. Ada tak yang nak tanya?
Kalau ada yang tak faham lah, ada yang tak faham. Kalau ada yang faham, semua faham, okey. Tak ada masalah. Okey, nampak gaya semua tak ada soalan, semua faham dan kita boleh teruskan kepada hadis yang seterusnya insya-Allah. Hadis yang seterusnya kita masuk kepada babu ma yaquluhu 'inda dukhulil masjid wal khuruj minhu. Bab pada menyatakan doa-doa ataupun apa yang perlu dikatakan bila nak masuk masjid dan nak keluar daripada masjid. Imam Nawawi dia kata apa? Dia kata yustahabbu an yaqul a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Thumma yaqul bismillah wa yuqaddimu rijlahu al-yumna fi ad-dukhul wa yuqaddimu al-yusra fi al-khuruj wa yaqulu jami'a ma dhakarnahu illa annahu yaqulu abwaab fadlik badala rahmatik. Okey. Dia kata disunatkan, Imam Nawawi dia kata disunatkan untuk dia tu bila kata dia tu maksudnya disunat untuk kita lah baca bila nak masuk masjid. A'udzu billahil azim, aku bermohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha hebat. Wa biwajhihil karim, dengan wajahnya yang mulia, yang maha mulia. Wa sultanihil qadim, dan kesultanan ataupun kekuasaan ataupun kerajaannya yang qadim. Yang qadim ini maksudnya bukan yang lama, maksudnya yang sentiasa, yang selama-lamanya, yang sedia ada dah. Yang sedia, al-qadim ini yang sedia ada. Kerajaan Allah SWT yang sedia ada, bukan baharu. Minasyaitanir rajim, daripada syaitan yang direjam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, selawatlah, turunkanlah rahmat dan keberkatan dan kesejahteraan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, wahai Tuhanku, ampunkan dosaku, ampunkan untuk aku dosa-dosaku. Waftah li abwaab rahmatik, dan bukalah bagiku pintu-pintu kerahmatan daripadamu. Thumma yaqul, kemudian dia kata selepas baca doa tu dia kata bismillah. Maksudnya baca bismillah wa yuqaddimu rijlahu al-yumna fi ad-dukhul, dan dia pun melangkahlah dengan langkah kanan, kaki kanannya untuk masuk ke dalam masjid. Dan wa yuqaddimul yusra fil khuruj, dan dia juga bila dia nak keluar daripada masjid kena dahulukan kaki kiri. Dan apa yang dia baca? Dia baca sama je dengan bacaan yang dia nak baca masa nak masuk ke dalam masjid tadi. Illa annahu yaqul abwaab fadlik. Dekat ujung tadi masa nak masuk kita baca waftah li abwaab rahmatik, tapi bila nak keluar dengan kaki kiri, baca semua doa tadi sampai ighfir li dhunubi, tapi yang ujung tu waftahli abwaab fadlik badala rahmatik, daripada tukar dengan rahmatik masa kita baca nak masuk ke masjid. Masa kita nak keluar kita tukar abwaab fadlik. Ini yang Imam Nawawi mukaddimahkan di dalam mukaddimah doa-doa dan zikir-zikir nak masuk masjid dan keluar daripada masjid. Okey. Lepas tu kita tengok apa yang Imam Nawawi sebut lagi. Dia kata rawaina an Abi Humaid atau Abi Usaid radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyaqul Allahumma iftah li abwaab rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Rawahu Muslim fi sahihihi wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibn Majah wa ghairuhum bi asanid sahihah wa laysa fi riwayat Muslim falyusallim 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi riwayatil baqin.
Kami meriwayatkan daripada Abi Humaid ataupun Abi Usaid radhiyallahu anhuma. Dia berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seseorang itu masuk ke dalam masjid, falyusallim ala nabi, maka dia bagi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma liyaqul, kemudian dia kata Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, kemudian dia kata ya Allah ya Tuhanku, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Dan kalau dia nak keluar, bila dia nak keluar, dan dia pun kata falyaqul, maka dia kata Allahumma ya Allah ya Tuhanku, inni as'aluka min fadlik, aku meminta daripadamu daripada kebaikan dan kelebihan daripadamu. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahih dia, dan Abu Daud juga, dan Nasa'i, dan Ibn Majah, dan selainnya dengan sanad-sanad yang sahih. Tapi di dalam kitab Sahih Muslim, di dalam riwayat Muslim, tak ada perkataan falyusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Muslim tak ada benda tu. Semua dalam Sahih Muslim dia kata Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, dan kalau keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik. Okey, itu dalam Sahih Muslim. Yang ada tambahan falyusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam tadi tu dekat mana? Dekat di dalam riwayat yang lain. Okey. Boleh faham ya? Zada Ibn Sunni fi riwayatihi wa idza kharaja falyusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal yaqul Allahumma a'idni minasyaitanir rajim. Wa rawa hadhihi ziyadah Ibn Majah, Ibn Khuzaimah, wa Abu Hatim bin Hibban bi kasril ha fi sahihaihima. Ibn Sunni menambah sedikit riwayat dalam riwayatnya, kalau keluar falyusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal yaqul Allahumma a'idni minasyaitanir rajim. Tambahan daripada tadi ada bacaan Allahumma a'idni minasyaitanir rajim. Maksudnya kita boleh tambah ya Allah ya Tuhanku, selamatkanlah aku daripada syaitan yang direjam. Okey. Jadi itu hadis yang seterusnya dan doa yang lain yang kita juga boleh baca bila kita masuk ke dalam masjid dan keluar daripada masjid. Okey. Okey. Saya nak tengok dekat sini. Okey, bab dukhul masjid. Okey, Muslim. Okey, tak ada masalah. Hadis tu semua yang tambahan Ibn Sunni pun tak ada isu. Maka dia sahih, boleh guna juga tambahan Ibn Sunni tadi tu. Okey, boleh baca semua insya-Allah. Okey. Kemudian kita sambung kepada hadis yang seterusnya, yang mana kami meriwayatkan daripada Amr. Kami meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As. Kalau tengok dekat sini hadis yang ke muka surat 68. Muka surat 68 Muka surat 68. Hadis yang nombor 84 nombor 84. Wa rawaina an Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Okey, minasy syaithanir rajim. Sekejap, saya nak tengok ada satu huraian juga tadi yang mungkin kita boleh tengok. Tadi hadis tadi dia kata apa, masa kita baca tadi dia kata masa nak masuk masjid, Allahumma inni as'aluka min apa? Iftah li abwaaba rahmatik. Maksudnya bila kenapa ulama kata kenapa bila nak masuk masjid Nabi baca iftah li abwaaba rahmatik. Baca iftah li abwaaba rahmatik. Bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Sebab kita masuk masjid kita nak minta rahmat Allah SWT. Maksudnya bukanlah kat luar masjid kita tak minta rahmat, tetapi secara khususnya kita masuk tu kita minta rahmat. Bila kita nak keluar min fadlik, kita minta
kelebihan-kelebihan dan manfaat-manfaat yang datang daripada Allah SWT sebab kita nak menuju ke kerja-kerja yang lebih kepada kerja-kerja dunia, yang semoga semua kerja-kerja dunia itu jadi kerja-kerja ibadah kita. Saya sebut tu sebab mungkin ada yang tanya kenapa masuk kena rahmah, keluar kena fadl. Itu ada ulama pernah sebutlah, maksudnya dari segi syarahnya kita masuk ke masjid itu kita nak tumpu kepada ibadah, memohon rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita keluar daripada masjid kita minta fadl, minta kelebihan-kelebihan dan manfaat-manfaat yang kita boleh dapat untuk kita meneruskan kelangsungan hidup kita sebagai seorang muslim yang baik. Okey, saya sambung balik. وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم حديث حسن رواه أبو داود وبإسناد جيد. Kami meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakhala al-masjid dia ni Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ni bila dia nak masuk ke dalam masjid dia akan sebut a'udzu billahil azim, aku bermohon perlindungan daripada Allah yang maha besar yang maha agung, wa biwajhihil karim, dan dengan wajahnya yang mulia, wa sultanihil qadim, dan kekuasaan dan kerajaannya yang sedia ada, minasyaitanir rajim, daripada syaitan yang direjam. Qala, dia kata, Nabi kata, fa idza qala dhalika, bila seseorang itu menyebut doa tadi, qala syaitan pun kata, hufiza minni sa'iral yaum, maka terlindunglah, terpeliharalah dia tu, orang yang baca tu, daripadaku sa'iral yaum, seluruh hari. Seluruh hari. Kalau tengok kat sini kata apa? Sepanjang hari. Maka syaitan sendiri kata telah terpeliharalah dia tu yang baca itu daripadaku sepanjang hari. Hadisun hasan. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dengan sanad yang jayyid, sanad yang bagus. Sanad yang bagus maknanya hadis ini tiada masalah dari segi kesahihan dan martabat dan klasifikasi hadis itu sendiri. Dan seterusnya kita baca hadis yang seterusnya. Kejap, ada soalan tak? Ucap salam kepada Nabi itu nak baca macam selawat dan salam lah, maksudnya selawat. Ucapan salam dan selawat kepada wassalatu wassalam. Ucapan selamat, assalamualaikum boleh. Kalau ucapan selamat maksudnya ucapan salam, assalamualaikum. Ataupun ucapan selawat itu sendiri, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Kalau tengok kat sini, kejap saya nak tengok balik. Allahumma falyusallim ala Nabi. Bagi saya tengok dia syarah dia sikit. Falyusallim ala Nabi. Setakat yang saya faham dekat sini adalah falyusallim ala Nabi itu assalamu alayka ayyuhan nabi lah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Kalau ikut kat sinilah yang falyusallim. Kalau sallallahu ala nabi, dekat nanti kat hadis-hadis yang kita akan datang nanti dia ada selawat ke atas Nabi. Yang ni boleh bagi saya masa sikit tak? Kejap. Bagi saya masa sikit.
Okey. Kalau saya tengok dekat beberapa syarahan oleh para ulama, dia kata assalamu ala nabi lah, maksudnya kita doakan kesejahteraan ke atas nabi. Assalamu ala nabi. Boleh baca assalamu ala nabi. Kalau ikut dekat situ. Itu sebab dalam riwayat Sahih Muslim dia tak ada, dia ada tambahan daripada kitab-kitab lain. Tak apa, boleh baca juga. Kalau tak baca pun tidak ada masalah. Sebab kalau ikut lafaz dalam Sahih Muslim tidak ada fal yusallim ala nabi. Maksudnya terus baca Allahumma ftahli abwaab rahmatik sahaja. Tapi kalau nak ikut riwayat yang ada dalam kitab-kitab lain, ada fal yusallim ala nabi, maka boleh baca assalamu ala nabi. Allahumma salli wa sallim ala nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Boleh, tak ada masalah. Itu sebab arahan itu adalah arahan umum. Maka ulama cakap tentang salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad SAW itu as-salatu wassalamu ala Rasulillah. Lepas tu terus baca Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Sebab kalau ikut nas dekat sini, teks dekat sini, fal yusallim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau kita kata assalamu alayka ayyuhan nabi pun tak ada masalah, boleh juga. Sebab lafaz ini dia tak letak lafaz kat sini. Dia letak fal yusallim sahaja. Maknanya ulama tafsirkan mendoakan kesejahteraan kat atas Nabi itu bagaimana? Maka boleh juga assalamu alayka ayyuhan nabi ataupun Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad. Boleh juga, tak ada masalah. Sebab dekat situ tidak ada sirah ataupun tidak ada frasa yang khusus. Dia hanya bagi tahu kata fal yusallim. Maka doakan kesejahteraan, bagi salam ke atas Nabi. Boleh faham Sebab saya dah check tadi, memang syarahannya lebih kurang macam tu. Nanti kalau saya dapat maklumat yang lebih detail dari segi lafaz, saya akan bagi tahu balik insya-Allah. Tapi setakat yang saya jumpa begitu. Okey. Ucapan salam kembali. Okey, kenapa masjid kena minta perlindungan daripada syaitan, Ustaz? Sebab dalam masjid juga ada was-was. Dalam masjid ada was-was. Hakikat kita semayang dalam masjid pun ada was-was. Kita tak khusyuk dan sebagainya. Itu sebab ada perbahasan tentang syaitan masuk masjid, kita tak masuk masjid. Kalau syaitan tak masuk masjid, maksudnya kalau orang masuk dalam masjid sentiasa khusyuk lah. Kalau syaitan tak masuk dalam masjid, maknanya tidak adalah kecurian dalam masjid. Tidak adalah pelaku perkara-perkara yang tidak baik dalam masjid. Tidak adalah maki hamun di dalam masjid. Maka masuk masjid pun ada gangguan-gangguan syaitan, ada hasil-hasil daripada bisikan syaitan. Boleh faham pembaharan Azman? Okey, setakat ni kita boleh teruskan insya-Allah. Okey. Rawaina an Humaid. Okey, bila kejap. Saya dah ke atas balik ni kan. Kat mana tadi saya berhenti? Allahu akbar, kejap. Ustadzul Qadim. Okey, hafizan minni. Okey. Okey. Hadis yang ke tu, bila banyak sangat sebab kitab tu dekat dalam laptop. Jadi nak buka dia punya tab tu, jadi kalau duduk 2-3 kitab tepi ni seronok sikit. Saya minta maaf kalau kelang kabut sikit. Daripada so kita dekat doa yang mana ni? Hufidha minni sa'ira al-yawm. Okey, muka surat 68, hadis yang ke 84 tu. Maknanya kita boleh baca a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Qala fa idza qala dhalika qala syaitan hufidha minni sa'ira al-yawm. Bila syaitan kata siapa yang baca doa ni dia telah terpelihara daripadaku sepanjang hari dia. Tapi ulama ada sebutlah juga bincang tentang kalaulah dia baca tapi ada juga dia buat jahat dalam satu hari tu. Macam mana? Kata tadi dah terpelihara daripada syaitan. Tapi nak bagi tahunya dekat sini adalah perbahasan para ulama syaitan yang macam mana, terpelihara tu daripada apa makna, ada yang maknanya dia kata sa'irul yaum, maksudnya satu hari, sepanjang hari, tetapi ada yang mengatakan dia bermaksud baqiyah, maksudnya selepas daripada tu sahaja, bukan sepanjang hari daripada sebelum tu. Faham tak? Maksudnya kalau dia baca doa ini waktu petang, makanya orang kata apa, baki hari itulah sahaja yang terpelihara. Maksudnya kalau sebelum tu dia buat jahat, maka dia tidaklah termasuk di dalam doa, di dalam makna sa'irul yaum itu sepanjang hari itu. Ataupun ini kalau tengok ni, saya letak, saya share kat sini. Boleh jadi je dia kena gangguan
syaitan ataupun dia buat perkara jahat yang perkara itu kita kata hasutan syaitan dan sebagainya. Benda tu boleh jadi, tetapi konteksnya dia berbeza. Kalau tengok contohnya hadis tentang bulan puasa syaitan dirantai. Betul, pernah dengar? Biasa dengar lah kalau masuk bulan puasa syaitan dirantai. Maka di dalam konteks syaitan dirantai ini, kalau tengok Ibn Hajar Al-Asqalani, dia bawa ada 4 kaul, 4 pendapat. Sebabnya di dalam bulan Ramadan juga ada orang buat maksiat. Dalam bulan Ramadan juga ada orang kena histeria. Saya pernah budak lelaki kena histeria dalam bulan Ramadan. Maka walaupun Nabi kata dia syaitan kata dia dalam hadis itu perkara gaib, Nabi yang bagi tahu syaitan cakap macam tu. Syaitan kata terpelihara daripada ku sepanjang hari, tetapi itu tidak membawa makna orang itu akan sentiasa maksum je sepanjang hari itu. Tidak. Dia boleh jadi terkesan daripada dia mungkin ada buat perkara yang tidak elok ataupun masih terkesan dengan gangguan-gangguan syaitan yang membawa dia buat perkara-perkara yang tidak baik. Tetapi sekurang-kurangnya di sana ada janji daripada Nabi di dalam hadis itu tentang dia terpelihara lah sedikit berbanding dengan orang-orang lain yang tidak membaca doa itu. Itu sebab kalau tengok di dalam syarah Ibn Hajar Al-Asqalani dalam tentang hadis yang wasufidatis syayatin dalam bulan puasa tu memang ada di antara pendapatnya yang diikat itu adalah syaitan-syaitan yang besar, jeneral-jeneral yang besar. Yang kecil-kecil ni duk jalan lagi, dia buat kerja lagi. Ada yang kata dia sebenarnya bukan membawa makna syaitan itu diikat betul, tetapi membawa makna orang-orang dalam bulan puasa ini mereka ni sentiasa berzikir, sentiasa baca Quran, seolah-olah macam syaitan nak buat kerja pun jadi susah. Itu makna terbelenggu syaitan itu. Maka dekat situ ada 4 kaul. Saya lupa satu dua kaul lagi. Tapi ada 4 kaul. Saya dah pernah rujuk dah hari itu. Sama juga. Kalau tengok kat sini, kalau tengok baris yang last kali, yang muka surat yang saya share ni, baris yang last dia kata apa? Dia kata akhidhan mimma qalu fi wuqu'il asyan fi syahri Ramadan ma'a tasfidi syayatin fihi. Sama je lebih kurang dia kata dengan isu berlakunya maksiat dalam bulan Ramadan. Walaupun di dalam hadis Nabi dah kata dah syaitan itu diikat. Jadi boleh faham maksudnya, walaupun di dalam hadis ini syaitan kata orang ini terpelihara daripada ku sepanjang hari, tetapi dia tidak menafikan mungkin boleh berlaku maksiat-maksiat yang mana dilakukan oleh orang yang baca doa. Ini mungkin dia baca sekadar doa saja tapi tidak datang hadir hatinya, tidak begitu bergantung dengan Tuhan, ataupun dia masih lagi melakukan dosa-dosa yang lain sebagai rutin hidup dia, maka itu tidak menafikan, hadis ini tidak menafikan bahawa boleh jadi berlakunya maksiat di kalangan orang-orang yang membaca doa ini. Tetapi sekurang-kurangnya ada sedikit jaminan daripada Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis ini tentang mereka itu yang membaca doa ini, hadirnya hati akan terpelihara daripada gangguan syaitan. Better than nothing. Okay. Okay. Adalah huraian-huraian tu kalau ikut frasa-frasa ayat kita ialah manusia ada yang kata dia ni memang dah well trained, dah memang tabiat dia agak banyak buat maksiat. Jadi bila dia baca doa-doa tu pun dia tidaklah maksudnya terus terberhenti daripada dia buat maksiat. Kalau itulah caranya, maka senang sangatlah kita buat kerja dakwah. Bagi je orang-orang yang buat maksiat ini baca je doa nak keluar dari masjid, nak masuk keluar masjid ni, maka orang tu pun terus berhenti buat kerja maksiat. Maka itu terlalu senang dan itu tidak pernah diperkatakan oleh para ulama pun tentang makna dan konteks hadis ini. Maka kita teruskan berzikir dengan doa-doa dan zikir-zikir yang Nabi ajar kita baca untuk masuk dan keluar daripada masjid. Okey. Seterusnya kita baca wa rawaina fi kitab Ibn Sunni, dan kami meriwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Anas radhiyallahu anhu qala, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia nak masuk masjid dia kata apa? Dia kata bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Dia akan kata dengan nama Allah, Allahumma salli ala Muhammad.
ya Allah berselawatlah, turunkanlah rahmat dan keberkatan ke atas Muhammad. Wa idza kharaja, bila dia keluar dia kata bismillah, Allahumma salli ala Muhammad. Bila dia nak keluar pun dia akan kata doa yang sama dengan nama Allah, ya Allah ya Tuhanku, salli ala Muhammad, berselawatlah ke atas Muhammad, maksudnya turunkanlah rahmat dan keberkatan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tengok dekat sini takhrij dalam kitab Lawam yang ni, hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif, dikeluarkan oleh Ibn Sunni daripada Anas. Sanad dia ada masalah sikit lah. Jadi hadis ini dhaif, boleh ditinggalkan kalau kita tak baca. Maksudnya kita boleh tinggalkan. Maksudnya kalau lepas ini ada viral hadis yang begini, bacaan masuk dan keluar masjid, makanya hadis ni kita dah tahu dah hadis ini tidak sahih. Okay? Hadis ini tidak sahih. Dan juga kami juga meriwayatkan bacaan selawat Nabi ketika masuk ke dalam dan keluar daripada masjid. Dan kami juga meriwayatkan bacaan selawat ke atas Nabi semasa nak masuk dan nak keluar daripada masjid daripada riwayat Ibnu Umar juga. Dan riwayat ini juga dhaif. Dan riwayat ini juga dhaif. Maka kita pegang je riwayat-riwayat doa-doa yang datang dalam hadis-hadis yang dikategorikan sebagai sahih. Itu pun dah banyak lah. Lepas tu kita masuk kepada hadis yang ke-87. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni, dan kami meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni daripada Abdullah bin Hasan, daripada Abdullah bin Hasan, dia kata an ummihi an jaddatihi, daripada mak dia, daripada nenek dia. Daripada mak dia, daripada nenek dia. Maksudnya pada waktu ini memang yang meriwayatkan hadis ni ada je di kalangan orang perempuan. Ada je di kalangan orang perempuan. Maksudnya mak Abdullah bin Hasan ni dan nenek dia memang perawi hadis juga. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia masuk masjid, hamidallah taala, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu wasamma, dan baca bismillah, dan juga baca bismillah. Lepas tu dia kata apa lagi? Wa qala Allahumma ighfirli waftahli abwaaba rahmatik, wa idza kharaja qala mithla dhalik wa qala Allahumma iftahli abwaaba fadlik. Allahumma iftahli abwaaba fadlik. Bila dia masuk ke dalam masjid, dia baca, dia akan kata alhamdulillah. Lepas tu dia akan kata bismillah. Bila dia masuk, lepas tu dia akan baca doa Allahumma ighfirli, ya Allah Tuhanku, ampunkanlah bagiku. Waftahli abwaaba rahmatik, dan bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Bila dia keluar, dia baca seumpamanya juga. Cuma ujung tu dia tukar dengan abwaaba fadlik. Bukakanlah kepadaku pintu-pintu kebaikan dan kelebihan yang datang daripadamu ya Allah. Okey. Hadis ini juga sebenarnya dhaif. Okey. Kalau mengikut takhrij yang dikeluarkan oleh Muhyiddin Mastu, okey, hadis ini dhaif. Kalau ikut pengklasifikasian hadis oleh dibuat oleh beberapa orang, okey. Tetapi kalau Ibn Hajar, saya urai sikit je. Ibn Hajar dia kata okey hadis ni, perawi-perawi dia okey, tetapi dia ada terputus. Sekejap, ada orang angkat tangan. Okey, silap kot. Cuma hadis ini terputus. Maksudnya sanad dia tu perawi-perawi dia okey, tetapi ada putus sikit. Jadi dengan sebab itu Ibn Hajar kata hadis ini ada isu sikit. Tetapi Syekh Ahmad Syakir, dia kata Imam Tirmizi mengklasifikasikan hadis ini sebagai hasan. Imam Tirmizi mengklasifikasikan hadis ini sebagai hasan. Hasan maknanya boleh diguna pakai. Maka hadis yang kalau tengok dekat kitab Hidayah yang nombor 87 itu, yang mana Allahumma ghfirli
waftah li abwaba rahmatik, wa idza kharaja, bila keluar dia baca abwaba fadlik, maka hadis ini boleh kita gunakan. Maknanya nak masuk tu sebelum kita baca doa tu kita apa? Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Baca tu dulu, lepas tu baca Allahumma ghfirli waftah li abwaba rahmatik, dan kalau keluar kita baca juga alhamdulillah, kita baca bismillah, kita baca Allahumma ftah li abwaba fadlik. Okey. Cuma cuba tengok dalam hidayah tu kena conteng sikit, boleh tak conteng sikit? Doa dia dekat situ je. Doa dia Allahumma ghfirli waftah li abwaba rahmatik. Berarti situ Wa idza kharaja qala mithla dhalik tu, wa qala, daripada wa idza kharaja sampai wa qala tu, yang tu kena slash, maksudnya kena macam mana cakap, kena dash lah atas tu, sebab itu bukan doa. Boleh faham tak? Boleh faham ke? Boleh faham Okey. So maksud dia, sebab saya tengok ke sini kadang-kadang dia okey, dia letak. Kadang-kadang dia terlepas. Maksudnya sepatutnya yang dia letak dalam ini sebagai teks Arabnya maksudnya doa sajalah, ataupun riwayat hadis itu. Tetapi dekat sini bila dia kata mengucapkan itu, maksudnya mengucapkan Allahumma ghfirli waftah li abwaba rahmatik. Berhenti situ. Okey? Itu untuk masuk. Untuk keluar pula baca Allahumma ghfirli waftah li abwaba fadli. Maknanya wa idza kharaja faqala mithla dhalika wa qala tu tak adalah. Itu bukan doa dia. Okey? Itu bukan doa dia. Okey, saya ulang sekali lagi Maksudnya nak masuk masjid kalau ikut riwayat ini, kita baca alhamdulillah, bismillah, Allahumma ghfirli waftah li abwaba rahmatik. Itu nak masuk. Kalau nak keluar, alhamdulillah, bismillah, Allahumma ghfirli waftah li abwaba fadlik. Boleh Okey. Nak bagi clear betul-betul supaya tak ada yang tertinggal, tak ada yang silap baca. Kadang-kadang tu lah orang buat lawak. Kadang-kadang, yelah, bukan semua orang boleh belajar bahasa Arab. Tak semua orang boleh belajar bahasa Arab. Kita ditakdirkan untuk baca hadis ini dalam bahasa Melayu pun dah cukup bagus, dah rahmat sangat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi itulah kadang-kadang orang, kan ada video-video lawak yang cerita, maksudnya orang cakap Arab pun orang Melayu pergi doa juga. Orang Melayu pergi aminkan juga. Seolah-olah macam orang tu tengah doa. Maka macam ni juga perkataan wa idza kharaja tu, wa idza kharaja qala mithla dhalika wa qala, itu bukan doa dia. Doa dia yang saya baca tadi tu. Kalau tak pasti lagi, nanti boleh tengok recording ni lah, insya-Allah. Okey. Lepas tu kita masuk kepada hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-88 dekat kitab tuan-tuan dan puan-puan. Hadis yang ke-91 dekat kitab saya ni lah. Dekat kitab saya ni hadis 81. Okey. Hadisnya adalah apa? Wa rawaina fihi. Dalam kitab Ibn Sunni juga daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, inna ahadakum idza arada an yakhruja minal masjid, sesungguhnya salah seorang daripada kamu bila dia nak keluar daripada masjid, tada'at junudu iblis wa ajlabat. Tada'at junudu iblis, maksudnya tentera-tentera iblis ni, iblis-iblis yang ramai-ramai ni pakat-pakat duk kerumun dekat pintu masjid. Kan dalam masjid tadi tu, tadi kita kata seolah-olah macam syaitan iblis ni tak masuk masjid lah, tetapi orang kata apa, gangguan-gangguan syaitan itu boleh sampai ke dalam orang-orang di dalam masjid. Macam inilah saya nak buat perumpamaan. Kalaulah kita ambil pendapat kata syaitan tak masuk dalam masjid, bolehlah juga, tetapi saya buat contoh. Bukan nak samakan syaitan dengan orang, tapi nak buat contoh, nak bagi faham. Kalau kita duduk dalam rumah, tiba-tiba dekat luar rumah orang panggil, jomlah main bola, jomlah pergi pasar malam, jomlah kita pergi pavilion ke apa ke. Kita duduk dengar je orang duduk panggil, tapi kita duduk dalam rumah. Orang tu duduk kat luar, tapi dia boleh tak ganggu kita. Dia boleh ganggu kita juga dengan suara dia, ataupun dia duduk baling batu dekat rumah kita, duduk ajak kita keluar rumah dan sebagainya. Maka itu satu analogi yang mungkin boleh kita faham tentang
tentang isu syaitan masuk masjid tak masuk masjid ni lah. Maka kalau tengok dekat sini, bila Nabi kata bila keluar dalam hadis ni lah, dalam hadis ni nanti kita tengok justifikasi hadis ni. Dia kata bila keluar je seorang itu, nak keluar je seorang tu daripada masjid, tentera-tentera iblis ni duk berkerumun lah pakat cuba untuk berusaha menarik ataupun menghasut, mengganggu orang-orang yang nak keluar daripada masjid. Wajtama'at kama tajtami'un nahlu ala ya'subiha. Maka berkumpullah mereka itu, berkerumunlah, orang kata apa? Berkerumun, maksudnya Allah Akbar, ada bahasa lain tak? Ada perkataan lain. Maksudnya beramai-ramai, berimpun-impun, berpusu-pusu ke arah orang itu seperti mana lebah mengerumuni ratunya. Ratu lebah kan dikerumuni. Kalau tengok orang bela lebah ke, orang bela keluluk, kita tahulah keadaan itu, alam itu memberi kita gambaran. Okey. Fa idza qama ahadukum ala babil masjid, maka dengan sebab itu bila seseorang itu berdiri dekat pintu masjid nak keluar, falyaqul, maka dia katalah, Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudihi. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku minta perlindungan denganmu daripada iblis dan tentera-tenteranya. Fa innahu idza qala lam yadurruhu. Sesungguhnya kalau dia kata benda tu, dia doa dengan doa itu, lam yadurruhu, maka iblis pun tak mampu nak bagi mudarat kepadanya. Al-ya'sub zakarun nahl wa qila amiruha. Ya'sub ini kalau ikut dia kata zakarun nahl maksudnya lebah jantan. Dan qila dan dikatakan juga Ya'sub ini adalah ratu lebah. Okey. Jadi kita tengok apa klasifikasi hadis ini. Kalau mengikut takhrisnya adalah daif. Hadis ini daif, dikeluarkan oleh Ibn Sunni. Ibn Hajar pun kata hadis ini daripada anaknya Ahmad, dan adalah maksudnya hadis ini kategorinya adalah daif. Maka kita boleh tinggalkan dan kita tumpukan kepada doa-doa dan hadis-hadis yang lebih sahih, maksudnya yang sahih dan lebih kuat martabat dan hikmah dan klasifikasi dan kelasnya, klasifikasi dan kategori hadisnya. Jadi itu adalah hadis-hadis ataupun zikir-zikir yang kita boleh baca untuk kita masuk dan keluar daripada masjid. Saya baca sedikit yang dibuat nota yang dibuat oleh Muhyiddin Mastu di dalam kitab dia Dawami'ul Adwar Syarh Kitabil Azkar. Dia kata apa? Dia kata secara kesimpulannya dia kata istihbabul isti'adzah wal basmalah. Disunatkan untuk kita minta perlindungan daripada Allah Taala dan juga basmalah dan menyebut nama Allah Subhanahu Taala inda iradati dukhulil masjid, semasa kita nak masuk ke dalam masjid. Wa du'a bi ayyaftah Allah lahu abwaab rahmatih. Untuk kita doa Allah supaya Allah buka pintu rahmatnya, dan disunatkan juga kita minta kelebihan dan kebaikan daripada Allah semasa kita keluar daripada masjid. Dekat sini saya jumpa baliklah, dekat sini tadi saya dah baca dah. Hikmah fi takhsisi dhikri rahmah bidukhulil masjid wal fadl bil khuruj minhu. Hikmah, wisdom di sebalik pengkhususan Nabi ajar kita sebut rahmat, minta rahmat masa kita nak masuk, dan minta fadl, kelebihan bila kita nak keluar. Dia kata an-dakhil talibun lil akhirah. Orang yang masuk ke dalam masjid memohon kepada akhirat, berdoa, berzikir, beribadat dan sebagainya. Warahmatu akhassu matlub lahu. Dan rahmat itu adalah lebih khusus untuk diminta baginya orang yang nak masuk ke dalam masjid. Wal khariju talibun lima'ashin fid dunya. Bagi orang yang keluar daripada masjid adalah dia nak menuju kepada nak cari kehidupan dunia. Maksudnya nak cari benda-benda yang boleh support dan bantu dia dalam kehidupan dekat dunia. Wa huwal murad bil fadli, dan dia adalah yang dimaksudkan dengan kelebihan fadl.
Itulah apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Dia kata apa? Allah kata apa dalam Al-Quran? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Dan surah Jumu'ah ayat 10. Allah kata apa? Bila mana ditunaikan salat, apabila salat itu ditunaikan, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi, carilah, wabtaghu min fadlillah, carilah kelebihan-kelebihan daripada kelebihan-kelebihan dan kebaikan-kebaikan Allah SWT yang Allah turunkan ke atas kamu di atas muka bumi. Maka itulah di antara hikmah pengkhususan kenapa nak masuk masjid disebut rahmat, kita minta rahmat, nak keluar kita minta fadl ataupun kelebihan ataupun kebaikan. Kemudian Muhyiddin dia kata apa? Dia kata istihbabus salah ala nabi 'inda dukhulil masjid wa 'inda al-khuruj minhu wal isti'adzah minasyaitanir rajim. Disunatkan salah ala nabi, maknanya tadi yang tanya tentang salat dan selawat dan salam, makanya dekat sini Muhyiddin meletakkan salat, maksudnya kita berselawat ke atas Nabi. Disunatkan kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa kita nak masuk masjid dan juga kita nak keluar daripada masjid, dan juga wal isti'adzah minasyaitanir rajim, dan juga kita minta perlindungan daripada Allah SWT dengan Allah SWT daripada syaitan yang direjam. Maka kita dah habis dah bab doa masuk dan keluar daripada masjid. Okey. Hikmahnya ada orang masuk masjid memohon untuk akhirat, rahmat itu lebih utamakan untuk minta sewaktu masuk masjid. Okey, betul. Terima kasih Puan Farhana, tolong bantu untuk menjelaskan lagi apa yang kita baca dan kita telusuri daripada kitab Al-Azkar malam ni, insya-Allah. Jadi kita boleh berhenti dekat sini, insya-Allah. Boleh baca untuk keluar masuk surau, boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, boleh. Tempat semayang. Tempat semayang dalam bab doa dan zikir ini dia tidak berkaitan dengan isu masjid nak solat Jumaat ke tak solat Jumaat ke dan sebagainya, ataupun nama itu sendiri. Maka itu sebab dalam hadis kalau kita tengok dia kata kharaja ila salah. Kalau kita tengok ketika masuk dan ketika keluar dari masjid, dia kata idza dakhala ahadukum, dia kata ada kharaja ila salah. Saya nak cek balik sekejap mana kita dah khalas masjid. Ada lafaz yang Nabi kharaja ila salah, kita dah baca sebelum ni. Maknanya bila dia keluar ke solat. Bila kita keluar ke solat, maknanya apa? Keluar ke solat. Saya cek balik. Idza kharaja ila salah, kalau tengok kat sini idza kharaja ila salah maksudnya bila dia keluar untuk solat. Sedangkan dia letak dalam bab bila keluar daripada rumah untuk menuju ke masjid. Tengok saya share kat sini kan. Dia letak dekat sini babu ma yaqulu idza tawajjaha ila masjid. Bab pada menyatakan doa yang nak dibaca bila dia menuju ke masjid, keluar daripada rumah nak menuju ke masjid. Tetapi di dalam hadis ini, di dalam riwayat daripada kitab Ibnu Sunni daripada Bilal ni, dia kata Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila salah. Bila dia Nabi Muhammad SAW bila dia nak keluar ke solat, dia tak sebut keluar ke masjid. Maka secara umumnya kita boleh faham bahawa tak kira kita keluar daripada rumah nak menuju ke musalla ke, nak menuju ke masjid ke. Ada yang tanya juga apa beza masjid jamik dan masjid biasa. Maka keseluruhannya adalah terkait dengan keluarnya seseorang itu daripada rumah dia nak menuju ke tempat solat, insya-Allah. Okey. Jadi kita boleh berhenti dekat sini ya, tuan moderator, admin. Kita boleh berhenti kat sini insya-Allah untuk malam ni, dan kita sambung insya-Allah kalau ada rezeki. Kita mohon kita masih lagi diberi peluang untuk bersama-sama menelaah kitab Al-Azkar dan kitab-kitab lain juga, dengan ustaz-ustaz lain juga, dengan pakar-pakar yang lain juga. Semoga kita sentiasa berada di dalam kelompok-kelompok orang yang menuntut ilmu untuk tujuan kita mencapai redha Allah Subhanahu wa taala.
Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh saya tutup terus Puan Ainun dengan boleh. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf di atas salah silap dan kekurangan. Terima kasih Puan Moderator Ismail dan seluruh jemaah, admin, SPAK dan sebagainya. Semoga kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz, sahabat-sahabat semua. Terima kasih Sabar. Ustaz. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Ustaz, Assalamualaikum. Terima kasih Opa. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.